Okey, Okay, beres. beres. Ni ada. Mana? Okey, satu participant. Nak share apa? PowerPoint tu dia ada tahu tak? Dekat share screen tadi kan? Dia dah record lah kan? Rekod sini. Yes. Mana buat lah. Tapi mana tak pakai macamnya. Participant. Ha? Jadi participant tak boleh share. Tak, mana kau boleh post juga. Kompor. Tapi tak pakai mantap punya lah. Malah kau boleh buat kelas kompor. Kompor je pakai yang Zoom 3, Zoom 2 ni kan? Oh, kompor dia pakai yang free dia tu lah. Free, yang free. Ni yang kena wajib pakai hak ni hak kompor lah. Kompor. Ni dia. Dia masuk ke tak? Dia akan masuk ke mana? Sini? Ke dia akan masuk? Tak, dia save terus dalam nanti dia akan save dalam PPTN nanti. Ya, dia save terus dalam nombor dia di website dia. Oh. Okey, sekarang. Bayu jalan lah? Bayu jalan. Oh, beres. Terima kasih, Mas. Ha? Ini kimia. Okey, mana yang lain dah masuk dah? Ada lagi tak yang sangkut? Bagi tahu yang lain supaya masuk semua. Oh, beres. Dengar tak suara cikgu? Dengar. Boleh buka mic. Cikgu nak test suara. Dengar tak suara cikgu? Dengar je, dengar. Dengar jelas Jelas. Nak kuat lagi ke? Dah okey ke? Okey je. Okey mana lagi yang baru masuk? Baru ada 13 orang. Tadi ada masalah sikit. So, cikgu minta maaf. Kita start lambat sikit. Okay, sementara tunggu kawan-kawan masuk, cikgu ambil kedatangan di Telegram. Boleh tak type di Telegram? Boleh. Kedatangan di Telegram. Cikgu suruh kumpulkan nama di sana. Siapa yang dah masuk dalam Zoom ni, typekan nama kamu, kedatangan kamu di Telegram. Dan juga boleh juga listkan kedatangan kamu dekat ruangan chat tu. So backup lah, cikgu ada dua-dua. Listkan di ruangan chat, Zoom dan juga Telegram. Ya, ada lagi. Mana lagi? Ada 20 orang. Ada lagi 7 orang yang masuk. Siapakah yang 7 orang yang bertuah? 2.
Okay, tak apalah, sementara menunggu yang lain masuk, cikgu mula dululah. Takut lambat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua dan selamat pagi. Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Walaupun kamu bercuti ataupun dah balik ke rumah, kelas online kamu tetap berjalan macam biasa. So, cikgu harap kamu dapat memberikan komitmen lah. Memberikan komitmen yang sepenuhnya, walaupun apa saja halangan dan cabaran kamu berada di rumah, kamu kena tanganilah. Dan ingat, peperiksaan SPM kamu setakat ni masih dijadualkan akan berjalan, cuma dilewatkan dalam masa sebulan. So nak tak nak, bercuti ke bersekolah ke, kita kena tetap teruskan pelajaran kita sama ada bersama dengan cikgu ataupun secara sendirian. So walaupun yang ada jadual tu sampai petang, tapi malam kamu janganlah santai sangat, janganlah rehat sangat, teruskan ulang kaji kamu secara sendirilah. Okey, seperti yang cikgu bagi tahu semalam, cikgu hari ini kita akan teruskan perbincangan kertas 2. Perbincangan kertas 2, semalam pun cikgu tanya kamu nak belajar topik mana. So ada 2 topik lah yang kamu pilih. Yang pertama rekod tak lengkap dan yang kedua soalan perkongsian. So sebelum kita bincang soalan tu, cikgu harap di depan kamu tu, depan laptop ke, depan handphone ke, kamu sediakanlah kertas, kertas kajam ke, kertas A4 ke bersama dengan sebatang pen. Senang bila kita nak buat sama-sama, kamu pun buat di atas kertas kamu. Tak adalah kamu tengok je skrin handphone, skrin laptop kamu. So dengar, tengok dan juga tangan kamu biar berjalan sekali. Biar berjalan serentak lah tangan, mata dan juga tangan kamu. Okay, cikgu tak ada nak syarat apa-apa. Dalam Zoom ni, kamu boleh buka mic kamu anytime. Apa-apa nak tanya je, kamu interrupt je. Tak ada masalah. Anytime kamu nak tanya ke, ada apa-apa yang nak dibincangkan ke, anytime buka your mic tu dan kamu boleh interrupt bila-bila masa. Cikgu tak ada masalah. Kita buat 2 hala. Jangan dengar cikgu je, nanti kamu bosan juga. Okey, kalau dah bersedia ke semua? Nak dengar suara sikit? Dah sedia? Dah cikgu. Oh, semangat. Dah. Oh, Dah. Semangat, semangat. oh Dah semangat. cikgu. Alhamdulillah. Oh, tu je suara yang keluar. Yang lain tak keluar suara. Dah. Okey, kita pergi dulu pada soalan. Kalau siapa yang ada yang dah print tu, boleh bawa lah apa yang kamu dah print tu. Senanglah kamu nak conteng, nak refer. Kalau yang tak ada, kamu kena tengok di skrin lah. Cikgu akan share soalan yang ada tu. Okey, pergi kepada soalan yang pertama. Cikgu share. Okey, ni soalan rekod tak lengkap. Nampak tak soalan cikgu dah besarkan? Tak lagi. Paling besar lah tu. Okey, soalan rekod tak lengkap. Seperti yang cikgu dah post malam, inilah soalannya. Okey, kita mula. Yang pertama, Encik Faizal menjalankan perniagaan Pasaraya Faizal di Bandar Melaka. Pada akhir tahun 2018, pasaraya tersebut terbakar disebabkan oleh lita pintas. Kebanyakan buku-buku perekonomiannya telah musnah. Maklumat berikut diperoleh daripada buku catatannya yang masih terselamat. Sini kita tahulah dia telah musnah dalam kebakaran. So dia menghadapi situasi rekod tak lengkap. So kita kena bantu Pasaraya Faizal ni. So dia bagi kamu maklumat yang ada dan juga maklumat tambahan. Anda dikehendaki menyediakan yang pertama, penyata mengira modal pada 31 Disember 2019. Yang kedua, penyata untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2019. So bila kamu baca soalan ni, kamu dah tahu rekod tak lengkap ni ada 2 kaedah. Yang pertama, kaedah perbandingan. Yang kedua, kaedah analisis. So dekat sini bila kamu baca dia minta penyata mengira modal ni, kamu dah tahu dah ini adalah kaedah perbandingan. Kalau dah lupa kaedah perbandingan tu apa, kaedah analisis tu apa,
cikgu percaya kamu bawa balik buku teks, boleh buat rujukan baliklah. Cikgu tak ajar baliklah, nanti kita tak cukup masa. Okey, kita pergi kepada soalan. Soalan bagi macam mana nak boleh conteng sini kan. Tak biasa juga guna Zoom ni. Ni kot. Okey, soalan bagi warna tak best. Warna apa? Warna merah. Okey, soalan bagi baki awal dan juga bagi baki akhir. So ni semua adalah baki-baki awal dia dan ini semua di sebelah kanan ni adalah baki-baki akhir soalan bagi. Okey, kemudian dia bagi maklumat tambahan. Okey, kita pergi dulu kepada maklumat tambahan. Kita analyse dulu Maklumat tambahan nombor 1. Apa tu? Dia punya motor lagi. Okey, maklumat tambahan nombor 1. Pada 1 April 2019, pemilik telah membeli lengkapan 2,600 menggunakan wang peribadi untuk dibawa masuk ke dalam perniagaan. Kadar susun nilai lengkapan ditetapkan pada 10% setahun mengikut kaedah garis lurus. Susun nilai dikira setahun penuh pada tahun pembelian. Okey, ada beberapa benda yang soalan ni bagi tahu dalam maklumat tambahan nombor 1 ni. Yang pertama, sikit. Okey, yang pertama dia telah membeli lengkapan 2,600. Maksudnya lengkapan kita, tulis sikit maaf lah tak cantik. Lengkapan kita telah bertambah 2,600. Menggunakan wang peribadi. Apa maksud menggunakan wang peribadi? Apa maksud menggunakan wang peribadi? Boleh respon. Cikgu suka kamu respon. Apa maksud menggunakan wang peribadi? Modal tambahan. Wang peribadi ni maksudnya dia telah menggunakan modal tambahan. Sekejap, Okey, cikgu tulis kat sini lah. Ni dalam ni juga ada modal tambahan kat sini. Wang peribadi tadi ni. Modal tambahan. Oh, dia akan jadi lari kemudian dia kata ada susun nilai. Nilai dia adalah 10% setahun dan juga susun nilai dikira setahun penuh. Apa maksud dikira setahun penuh pada tahun pembelian? Maksudnya walaupun dia beli lengkapan tu pada 1 April 2019, dia kira susun nilai untuk penuh setahun, 12/12. Maksudnya dia tak akan ambil kira tempoh April ni. Dia tak akan ambil kira tempoh April. Untuk susun nilai lengkapan yang baru dibeli ni, dia akan ambil setahun penuh. Maksudnya tempoh dia 12/12. Itu maksudnya. Okey, so dekat sini. Dia tak boleh naik. Okey, so dekat sini lengkapan kita, kamu kena ingatlah lengkapan kita ni kamu akan tambah. Kat sini ni tambah 2,600. Nanti kita nak buat. So kamu note lah dekat nota kamu tu. Cikgu tak boleh tunjuk kekalkan. Betul kan? Cikgu tak boleh kekal kan? Cikgu tak erti guna Zoom ni. Kalau dia naik kan, yang merah ni tak akan bergerak Dia tak kekal Kamu boleh bantu cikgu tak? Tak tahu cikgu. Dia tak boleh maintain 2,600 ni. Boleh. Tak Boleh? boleh tu. Tak tahu lah. Tak tahu? Kamu tak tahu? Siapa tahu macam mana nak kita naikkan ni 2,600 ni masih di lengkapan ni. Tahu tak? Habis tu. Habis tahu tak? Kalau tak cikgu tak boleh conteng. Cikgu dia kekal, dia gerak. Tak apalah, kalau tak boleh kamu tulislah dekat nota kamu. Cikgu tulis sikit-sikit je. So lengkapan nanti bertambah kat sini dan ingat susun nilai dia kita kira yang baru ni pun penuh 12/12. Maksudnya kamu tak payah kira tempoh dia April 2019 sampai Disember ni tak payah kira tempoh sebab dia kira setahun penuh. Okey, tu yang pertama payah conteng kena padam. Okey, yang kedua, seorang penghutang ni adalah akaun belum terima.
Penghutang ni adalah akaun belum terima. Diisytiharkan muflis. Hutangnya bernilai 620 telah dihapus kira. Apa maksud dihapus kira ni? Maksudnya ini adalah hutang lapuk. 620 ni adalah hutang lapuk. Urus niaga ini belum lagi direkodkan. Hutang lapuk ni belum lagi direkodkan. Maksudnya nanti kita nak kira akaun belum terima ni. Akaun belum terima ni kamu kena tolak hutang lapuk. Nanti 6,260 ni kamu mesti kena tolak. Kena tolak jumlah hutang lapuk yang ada. Sebab dia belum ambil kira lagi. Sorry, bukan kat sini. Dekat hujung ni. Itu baki awal. Sorry, salah. Okey, boleh yang kedua. Simple je. Tak ada apa pun. Okey, pergi pula yang ketiga. Peruntukan hutang ragu dianggarkan 5% daripada akaun belum terima bersih. Tadi adalah berkaitan dengan akaun belum terima dan hutang lapuk. Yang ketiga ni berkaitan dengan PHR. PHR dia kata dianggarkan 5% daripada akaun belum terima bersih. Akaun belum terima bersih ni yang mana? Yang mana akaun belum terima bersih ni? Yang tadi ni, yang akaun belum terima tadi tu tolak dengan hutang lapuk. Itu adalah akaun belum terima bersih ni. Kita kena darab dengan 5% ni untuk mendapatkan jumlah PHR. Untuk mendapatkan jumlah PHR ni, ambil 5% ni, darab dengan akaun belum terima bersih yang mana? Yang tadi ni. Akaun belum terima yang kat atas tu, tolak dengan hutang lapuk 620 ni, darab dengan 5%, dapatlah jumlah peruntukan hutang ragu. So PHR ni kita mesti tolak dengan akaun belum terima nanti waktu kita kira nanti. Okey. Payah. Sorry cikgu ambil masa sikit. Sebab tak reti nak guna. Okey, yang keempat. Encik Faizal mengambil barang niaga 240 sebulan untuk kegunaan peribadi. So dia ambil 240 sebulan. So kamu kena darab dengan 12. Ini apa? Ini adalah ambilan ni. Ambilan ni. Ambilan. So waktu kita kira B nanti, kita kena ambil kira yang ambilan ni. 240 darab dengan 12. Itu sahaja. Nombor 5. Dua nota kredit. Ingat lagi tak nota kredit? Nota kredit ni apa? Kita belajar masa form. Ingat lagi tak nota kredit? Apa fungsi nota kredit? Jangka hutang. Nota kredit ni adalah untuk mengurangkan hutang. Sebab apa hutang berkurang? Sebab ada pulangan. Sebab apa hutang berkurang? Sebab ada pulangan. Dua nota kredit yang diterima. Kita menerima nota kredit. Kita menerima nota kredit maksudnya hutang kita berkurang. Hutang kita yang berkurang. Siapa kurangkan hutang kita? Akaun belum bayar. Maksudnya kita menerima nota kredit daripada akaun belum bayar kita kerana kita telah membuat pulangan belian. Kita buat pulangan belian dan masih belum direkodkan dalam mana-mana buku 1450 ni. So apa kita kena buat? Bila ada berlaku pulangan belian, kita kena minus ABB kita nanti, kita kira penyata mengira modal ni, dekat ABB kita kena minus pulangan belian ni sebab dia belum direkod dalam mana-mana buku. Okey, boleh. Nombor 5. Boleh ke laju sangat? Boleh. Boleh follow? Boleh. Boleh cikgu. Okay. Takut juga cikgu cakap seorang. Kamu tak boleh. Kalau ada apa-apa bagi tahu jangan diam je. Seram pula. Dah lah duduk dalam bilik seorang. Baik. Okey, nombor 6. Pasar Raya Faizal telah menyewa sebuah van bermula 1 Julai 2019 pada kadar 300 sebulan. Sehingga akhir tempoh perakaunan, perniagaan itu telah membayar sebanyak 1,300. Okey, kat sini dia telah menyewa. Dia menyewa kenderaan. Bila sewa, kita kena bayar.
kita kena bayar sewa kenderaan. Bila dia mula sewa? Mula sewa 1 Julai, tahun kewangan kita berakhir 31 Disember. So ada berapa bulan dekat situ? Julai hingga Disember. Berapa bulan? 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 6 bulan. 6 bulan. Dengan 300 sebulan. So berapa sepatutnya kita kena bayar sewa? Kita kena bayar berapa? 6 darab 300. 1,800. 800. Tapi kita baru bayar 1,300. Maksudnya dekat situ kita ada buat apa? Sewa? Belum terima. Belum? Bayar. Belum bayar. Kita menyewa. So kita bayar lah, bukan kita terima. So ada sewa belum bayar. Sewa belum bayar ni apa? Sewa belum bayar ni adalah liability. Liability. So waktu kita nanti kena ambil kira satu lagi item sewa belum bayar. Kamu note lah kat sini ni adalah liability. Okey, nombor 6. Nombor 7. Banyaknya kena andu. Sekejap banyak conteng, banyak kena andu. Okey, nombor 7. Pada 31 Disember 2019, pemilik telah memasukkan tunai 2,300 ke dalam bank untuk menambah modal. Dia bawa masuk lagi. Ni apa benda ni? 2,300 ni. Modal tambahan. Ni Modal adalah tambahan. tambahan juga. So ada dua lah modal tambahan kat sini. Ada dua modal tambahan kat sini. Satu yang nombor last ni, satu yang mula-mula tadi, lengkapan tadi ni. Yang dia bawa masuk lengkapan menggunakan wang peribadi. So ingat waktu kita buat B nanti, ada dua modal tambahan dan ada satu ambilan yang perlu kita ambil kira. Okey, sekarang kita nak buat sama-sama. Gunakan kertas kamu. Berdasarkan yang ni, kita nak buat A ni. Penyata mengira modal pada 31 Disember 2019. So ingat, kita nak kira modal pada 31 Disember 2019. Modal akhir lah maksudnya. So kita kena ambil aset akhir, kita kena tolak dengan liability akhir. Dan masukkan semua maklumat-maklumat tambahan tadi untuk item-item yang ada pelarasan. Okey, kita buat sama-sama. Kamu conteng dekat kertas kamu, cikgu buat dekat kertas cikgu ni. Cikgu buat kat sini. Okey, mula-mula tulis nama perniagaan dia. Apa nama perniagaan dia? Tulis kat kertas kamu tu. Pasaraya Faizal. Kamu buat kat kertas kamu, jangan tengok cikgu buat je. Kita buat sama-sama. Dan tulis nama penyata dia, penyata mengira modal pada 31 Disember 2019. Okey. Sini semua RM. Okey, so mula dengan aset. Ni tajuk lah. Kemudian tinggalkan ruangan sikit, tolak dengan liability. Bawah ni kita akan dapat modal pada 31 Disember 2019. Itulah format dia. Aset, ni format dia, cikgu kecilkan sikit. Tajuk dia Pasaraya Faizal, penyata mengira modal pada 31 Disember 2019. Ada 3 kolom. Mula dengan aset, yang ni tolak liability. Dan kita akan dapat modal pada 31 Disember 2019. Okey, kita buat yang aset dulu. Boleh follow ke laju? Laju bagi tahu Okey, kita pergi. Tak keluar apa, cikgu. Keluar soalan tadi je. Keluar soalan tadi je. Cuba cikgu tunjuk apa yang cikgu buat. Tak nampak apa yang cikgu buat. Ni nampak? Nampak tak? Dah nampak. Okey. Nampak dah cikgu. Okay, nampak dah cikgu. Okey, sorry. Cikgu tunjuk balik. Ni tulis mula-mula Pasaraya Faizal, nama perniagaan. Lepas tu tulis tajuk dia, penyata mengira modal 31 Disember 2019. Kemudian ada 3 kolom, RM. Mula dengan aset, ni tajuk cikgu boldkan, gariskan. Kemudian tolak liability.
Aset tolak liability pun jugalah. Dan kita akan dapat modal pada 31 Disember 2019. Ini overall punya format lah. Ni format. Ni format overall lah. Aset tolak liability dapat modal akhir. Okey, kita buat yang pertama dulu. Aset. Besarkan sikit. Okey, kembali balik kepada soalan. Tengok balik soalan tadi. Mula ambil je daripada flow ni. Ambil daripada flow ni. Cuma ingat kalau yang ada maklumat tambahan, masukkan sekali. So cikgu percayalah kamu dah. Patutnya kamu tanda lah kat sini. Contoh lengkapan dia ada maklumat tambahan nombor 1. So patutnya kat sini ni kamu tulis nombor 1. Supaya kita alert lah dia ada maklumat tambahan. Contohlah kat situ nombor 1. So bila kamu buat lengkapan nanti kamu perasan, oh nombor 1 dia ada pelarasan. Tengok balik pelarasan nombor 1 ni. Masukkan sekali. Itulah cara dia. Tapi cikgu tak boleh nak conteng sebab dia bergerak. Tak jadi nanti. So kamu buatlah dekat kertas kamu. Okey, kita pergi dulu ikut flow je. So kita nak ambil modal pada 31 Disember. So figure yang kamu kena ambil figure yang ni. Semua figure ni campur dengan maklumat tambahan. Itu sahaja. Yang ni abaikan dulu. Yang awal ni abaikan dulu. Nanti kita nak kira yang B baru ambil yang awal. Okey, so kita buat yang pertama. Asset. Yang pertama kita ada premise ni. Yang pertama kita ada premise. Premise ada maklumat dekat maklumat tambahan. Kalau tak silap cikgu, tak ada apa-apa pelarasan. So ambil sahaja premise. Awal ni, akhir yang ni. So dia tak ada apa-apa pelarasan lah. So dekat kertas kamu buatlah asset yang pertama premise. Premise boleh tu buat di hujung terus. 250,000. Dia tak ada apa-apa pelarasan lah. Okey, boleh Boleh. Okey, premis selesai. Dia tak ada apa-apa pelarasan. So kita ambil je 250,000. Okey, pergi balik soalan. Boleh tak? Tak jadi. Nampak tak ni soalan? Nampak soalan Okey, premis dah selesai. Pergi yang kedua pula lengkapan. Lengkapan dia bagi awal, bagi akhir dia buat tanda soal. Sebab apa tanda soal? Tadi ada maklumat tambahan nombor 1. Maklumat tambahan nombor 1 dia kata dia ada beli lengkapan tambah. So kamu kena tambah lengkapan kos kamu, lengkapan. So dekat sini buat aset yang kedua, lengkapan. Tapi ada jalan pengiraan dia. Pengiraan dia. Kos dia adalah 36,500 campur dengan lengkapan yang baru beli 2,600. So apa kamu kena buat? Kamu kena buat jalan pengiraan. 36,500 campur 2,600. Berapa kamu dapat? Tulis dulu kat sini, dekat tengah ni, sebab kita nak tolak. Kita nak tolak susun nilai. Nilai terkumpul lengkapan. So 36,500 campur 2,600 dapat berapa? Berapa dapat? 39,100. 39,100. Okey, susun nilai terkumpul lengkapan ni kamu kena ingat. Dia ada yang lama dan juga dia ada yang baru. Yang lama ni pula dia ada susun nilai yang tahun lepas punya dan juga tahun ni punya susun nilai. Dan juga yang baru ni yang tahun ni lah. Dan yang tahun ni patutnya kita kena kira ikut tempoh dia beli. Tapi dalam soalan dia kata dia kira setahun penuh, so tak ada tempoh lah. So dekat sini kita tengok, pergi balik pada soalan tadi. Okey, soalan dekat sini ni kat bawah ni kalau kamu perasan dia dah bagi susun nilai yang lama ni. Susun nilai sedia ada. Susun nilai sedia ada. So kamu kena ambil 2,500 tu. Kena ambil kira 2,500. Okey, so dekat jawapan kamu so dekat sini satu yang lama 2,500 campur dengan yang baru. Yang tahun ni punya. Yang tahun ni punya kamu kena ambil kira ni lah.
inilah total yang tahun ni punya. Ni yang lama 2,500 ni susut nilai terkumpul yang sebelum ni, yang tahun-tahun lepas 2018, 2017, 2016. Yang tahun ni punya kamu kena ambil total ni. Total 39,100 darab dengan berapa peratus kadar susut nilai dia. Tengok dekat maklumat tambahan dia kata 10%. 10% untuk tahun ni. So kamu kena ambil kira 10% untuk tahun ni. So dekat sini kita kiralah yang baru, yang tahun ni punya 10% darab dengan 39,100. Campurkan. Berapa dapat? Yang 2,500 campur dengan 10% darab dengan 39,100. So berapa susut nilai terkumpul yang kamu dapat? 6410. 410. Kosong. So minus, tolakkan, pindahkan ke tepi ni. Berapa jumlah nilai buku bersih lengkapan tolakkan ni? Berapa dapat? 326990. Betul, Okey, selesai lengkapan. Ni tak payahlah. Nama-nama ni kamu note sendirilah. Okey, selesai lengkapan. Premis dia tak ada susun nilai. Soalan tak bagi. So kita anggap dia tak ada lah premis. Okey, pergi pula pada soalan. Okey, premis dah selesai. Lengkapan dah selesai. Pergi pula kepada bank. Bank ada apa-apa pelarasan? Kalau tak silap cikgu, tak ada apa-apa pelarasan dengan bank. So kamu ambil je 5,200 ni. Ambil sahaja 5,200. So dekat jawapan kamu, buat aset yang ketiga. Bank. Pindahkan terus 5,200. Dia tak ada apa-apa pelarasan pun. Okey, kemudian pergi lagi pada soalan. Bank dah selesai. Tunai 2340. Tak silap cikgu, tunai pun tak ada apa-apa pelarasan. So ambil sahaja tunai 2340. Bawah bank ni tulis tunai 2340. Selesai, tak ada pelarasan, simple je. Okey, tengok lagi soalan. Inventory. Inventory maksudnya inventory akhir lah. Ni inventory awal, ni inventory akhir. So inventory akhir pun adalah salah satu aset. Pun tak ada apa-apa pelarasan. So ambil sahaja 28750. Catatkan di bahagian aset. Inventory. Inventory. Berapa dah tadi? Inventory 28750. Okey, lagi ada apa lagi aset yang kita ada? Akaun belum bayar, liability. Liability kejap lagi kita buat. Kita buat aset dulu. Kemudian kita ada akaun belum terima. Okey, akaun belum terima ni kamu kena hati-hati. Ingat balik tadi ada dua pelarasan yang berkaitan dengan akaun belum terima. Yang pertama, yang kedua ni ada hutang lapuk. Dan yang ketiga ada PHR. Hutang lapuk dan juga PHR kena masukkan dalam pelarasan. Okey, akaun belum terima yang dia bagi 8120. Okey, kita buat dulu. Buat dulu kat sini. Akaun belum terima 8120. Mesti kena tolak dengan hutang lapuk. Tolak dengan hutang lapuk dalam maklumat tambahan. Maklumat tambahan kata hutang lapuk dia ada 620. So berapa jumlah akaun belum terima? Dan akaun belum terima ni kamu mesti tolak dengan peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu dia kata tadi adalah 5% daripada akaun belum terima bersih. Akaun belum terima bersih yang mana? Yang ni lah. Ni adalah akaun belum terima bersih kamu ni. Yang kamu baru kira ni adalah akaun belum terima bersih. Akaun belum terima tolak hutang lapuk adalah akaun belum terima bersih. So berapa akaun belum terima bersih kamu? Letak kat tengah ni. Berapa dapat? 8120 tolak 620. Dapat berapa? 7500. 7500. So dekat sini pun kamu kena darat dengan 7500. So berapa PHR yang dapat? PHR berapa? 375. 375. So minus lah. Kita nak tolak 375. So
7,500 tolak 375, pindahkan ke kanan. Berapa dapat? 7,000. 125. 725. Okey, betul. Okey, itu selesai. Kamu belum terima, itu saja. So ingat, kalau ada hutang lapuk, kena tolak hutang lapuk dan juga mesti tolak dengan PHR. Kalau aset bukan semasa, ingat dia mesti tolak tusuk nilai. Kalau akaun belum terima, biasanya dia akan bagi tolak dengan PHR ni. But before tolak PHR, mesti tolak dulu dengan hutang lapuk dalam maklumat tambahan jika ada. Kalau tak ada, tak adalah, ambil je 8120. Kalau ada, mesti tolak dulu dengan hutang lapuk, baru darat dengan PHR 7,500. Okey, seterusnya tengok balik soalan. Tengok balik soalan. Ada lagi tak? Aset yang lain, akaun belum terima dah. Insurans prabayar. Insurans prabayar aset ke liability? Kita terlebih bayar. Aset. Insurans tahun depan tapi kita dah bayar. So dia adalah aset. So masukkan juga insurans prabayar 660. Masukkan juga dalam aset kamu. Masuk bawah ni, insurans prabayar. Berapa dah tadi? 660. Okey, selesai. Tengok balik soalan. Ada lagi tak aset yang lain? Insurans prabayar dah. Sudah terkumpul lengkapan. Tadi dah tolak lengkapan. Kadar bayaran belum bayar aset ke? Kadar bayaran belum bayar? Liability. Okey, biar dulu. Sewa diterima belum terpoleh, tak ada baki akhir. So tak adalah. Itu sahaja yang masuk dalam aset kamu. So kamu boleh jumlahkan dulu. Jumlahkan dulu. Kalau takut tertinggal, kalau takut ada aset yang tertinggal, kosongkan ruangan 10. Kosongkan satu baris, letak jumlah dekat sini. So berapa jumlah aset kamu? Siapa dah dapat? 326765. Kejap Berapa tadi? 3, 2, 3, 2. 326765. 765. Ini adalah total aset kamu. 326765. Semua dapat 326765. Ni adalah jumlah aset. Yang ni kita tinggallah satu baris. Kod-kod nanti masa kita buat liability, kod-kod terjumpa aset yang baru, bolehlah letak dekat sini. Tinggal satu baris, letakkan jumlah dekat sini. Kemudian kita tolak dengan liability pula. Okey, tolak dengan liability. Tengok soalan balik. Ada tak liability? Dia lari dah. Okey, premis kita dah ambil tadi. Aset, lengkapan aset, bank aset, tunai aset, inventory aset. Akaun belum bayar. Akaun belum bayar ni pun kamu kena ingat dia ada satu pelarasan tadi, nota kredit tadi. Kita ada buat pulangan belian. So 1450 ni kita mesti tolak dengan akaun belum bayar tadi. Sebab kita telah membuat pulangan belian. Okey, so kita ambil liability yang pertama, akaun belum bayar 3480. Tuliskan kat sini, akaun belum bayar 3480, tolak dengan pulangan nota kredit tadi. Nota kredit 1450. So minus, jumlah dia letakkan di tengah ni. Berapa jumlah akaun belum bayar kita? Berapa dapat? 2030. 2030. Okey, pergi balik pada soalan. Akaun belum bayar dah, akaun belum terima aset tadi, insurans prabayar aset, sudah terkumpul lengkapan dah tadi. Kadar bayaran belum bayar, liability yang kedua. So catatkan, kadar bayaran belum bayar 430. Tulis kat sini, kadar bayaran belum bayar 430. Itu sahaja liability. Next, ada lagi tak liability? Setakat yang sini itu sahaja. Ada lagi tak liability lain? Waktu kita baca maklumat tambahan tadi, ada perasan tak ada liability lain? Sewa. Jangan lupa maklumat tambahan nombor 6 ni ada sewa kenderaan belum bayar.
dia sewa selama 6 bulan, 300 sebulan, dia baru bayar 1,300. Bayar tak cukup. Dia adalah liability lah. Sewa kenderaan belum bayar. So masukkan dekat liability kamu, sewa kenderaan belum bayar. Ambil 6 darab dengan jumlah sewa sebulan, tolak dengan jumlah yang dah dibayar, 1,300. So berapa yang dia belum bayar? 500. 500. Okey, itu sahaja liability yang ada. Jumlahkan 2030, 430, 500 ni, jumlahkan, pindahkan ke tepi ni. Berapa jumlah liability kamu? 2960. 2960. Minus lah. Bracket kan, minus, tolak. So tadi kita dah ada jumlah aset 326765, tolak dengan jumlah liability. Berapa kamu dapat jumlah? Berapa dapat? Tiga, dua, tiga, 805. 805. 8. Betul? 323,805 Betul. Okey, so itu adalah modal ni. Modal pada 31 Disember 2019. Inilah hasilnya yang kita dah kira. 323,805 ni adalah tulis ni modal pada 31 Disember 2019. So complete lah kamu dah buat. Ni lah yang kamu dah buat tadi. Ni complete dia. Seraya Faizal, penyata mengira modal pada 31 Disember, kita dah dapat dah modal pada 31 Disember. 323,805. Patutnya dapat lah. Siapa tak dapat, ni lah jawapan full dia. Tengok mana yang kamu tak dapat tadi tu. Okey, ada soalan? Penyata mengira modal. Boleh buat semua? Boleh. Boleh? Cuma kalau kamu tak ada soalan hard copy tu, kamu payahlah sikit. Nak tengok skrin, nak buat payah sikit. Tapi tak apalah, kita cubalah sedaya upaya. Itu je kekangan ataupun keperluan yang kamu ada. Okey, kita buat yang B pula. B, dia nak apa? B, tengok balik soalan. B, dia nak penyata untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2019. Okey, buat soalan B pula. Buat yang kedua, pukul surat sebelah. Ni dah selesai. Okey. Kamu buat kat kertas kamu. Cikgu buat kat sini. Ambil balik yang ni tadi. Pasaraya Faizal, dia kata dia nak penyata untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2019. So ingat, penyata untung rugi ni dia ada format dia. Mula dengan apa? Ini RM Mula dengan apa penyata untung rugi ni? Modal akhir. Mula dengan modal akhir. Siapa dah lupa tolong ingat balik Modal akhir. Bawah dia kita kena tambah ambilan. Kemudian bawah ni kita tolak. Tolak apa? Modal awal. Tolak modal awal. Modal Bawah tambahan. lagi Modal tolak tambahan. modal tambahan. Terima kasih. Itu dia punya format. 4 benda ni je format dia. Ingat tu je. Mula dengan modal akhir yang kita kira tadi ni, ni permulaan kita. So ingat, nak buat penyata untung rugi, mula dengan modal akhir, tambah balik ambilan, kemudian dua-dua modal ni, awal dengan tambahan, kita kena tolak. Itu saja. Ingat 4 benda ni. Ingat sampai mati. Okey, modal akhir ambil balik tadi, kamu dah kira 323,805. Okey, ambil 323,805. Ambil 323,805. Okey, kemudian ambilan. Dia kena tambah dengan ambilan. Ingat tadi ada ambilan. So kamu kena kira lah ambilan kamu. Berapa ambilan kita? Tengok balik dalam soalan. Tengok balik soalan. Okey, kita tengok soalan. Mana ambilan tadi? Ni, maklumat tambahan nombor 4. Cik Faizal mengambil barang niaga 240 sebulan. 240 sebulan. Ingat 240 sebulan. So dekat sini ambilan kita hanya ada satu je.
So kita kira lah 240 darab dengan 12 bulan. So berapa ambilan yang Cik Faizal ambil? 2880. 2880. So jumlahkan dulu. 323805 campur 2880 dapat berapa? 326685. 685. Okey. Sini kamu garis lah. Bawah ni kamu garis lah. Cikgu tak garis. Payah tu tak. Payah guna word. Okey. Modal awal dengan modal tambahan. Okey. Modal awal ni kamu kena kira. Kamu kena kira daripada baki yang dia bagi tadi. Mana baki yang dia bagi? Tengok balik soalan. Ni kamu kena kira dekat sini. Modal awal. Okey. Kamu tekan kalkulator kamu. Cuba kira modal awal kita. Ni kat sini ni. Ni modal awal semua dekat sini. So kira asset tolak liability. Premise asset. Lengkapan asset. Bank kredit. Ingat bank dia ni kredit. So kredit adalah overdraft ataupun liability. Tunai asset. Inventory asset. Akaun belum bayar liability tolak. Akaun belum terima aset tambah. Insurans prabayar tak ada. Susun nilai terkumpul lengkapan tolak lah. Tolak kat sini tadi ni. Tolak. Tolak lengkapan tadi ni tolak susun nilai terkumpul. Kadar bayaran belum bayar pun liability juga. So itu je yang kamu kena kira. So berapa kamu dapat modal awal? Berapa jumlah modal awal yang dapat? Sekejap, bawah ni ada lagi sorry, ada lagi 900 satu lagi ni. Sewa diterima belum terperoleh. Dah bergerak dah ni cikgu. Bawah ni ada satu lagi 900. 900 ni pun adalah sewa diterima belum terperoleh adalah liability lah. Sewa tahun depan tapi kita dah dapat. So dia adalah liability. 900 tolak juga. So berapa modal awal yang kamu dapat? Dapat tak? Dapat dah modal awal. Siapa dah dapat modal awal? Cikgu nak tulis ni. Tulis kat tengah ni dulu. Berapa dapat modal awal? Anyone? 200. 200? 90,000. 90,000? 800. 800. 290,800. Pastikan semua dapat 290,800. Ambil je aset tolak dengan liability. Kemudian kita ada pula modal tambahan. Okey, modal tambahan kamu kena tengok balik. Ingat modal tambahan kita ada dua tadi. Kalau kamu ingat kita bincang tadi. Yang pertama dekat nombor 1 ni. Dekat nombor 1 ni ada lengkapan dia bawa masuk guna wang peribadi. 2,600. Kemudian yang kedua kita ada yang kat bawah ni. Yang kat bawah ni kita ada membawa masuk tunai 2,300. So ada dua benda 2,300 dengan 2,600 modal tambahan kamu. So kamu kena rekod dua-dua. So kat sini modal tambahan buat pengiraan sikit. Lengkapan bawa masuk 2,600. Kemudian bawa masuk duit tunai 2,300. So berapa modal tambahan kita? 4,900. 4,900. So campurkan dua ni 290,800 campur 4,900 pindahkan ke kanan. Berapa dapat? 5700. 5700. Okey. So tolaklah 326,685 tolak 295,700. Ni bracket lah. So minus tolak. So berapa kamu dapat? 30985. 30985. So ni apa ni? Positif ni?
penyata untung rugi. So kita dapat apa ni? Untung. Kita dapat untung Bersih. 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 Untung bersih. Kalau negatif, rugi bersih. Okay, so complete lah jawapan B kamu. Ni. Ini jawapan B. Pendek je. Nyata untung rugi. Nyata untung rugi ni kita nak kira untung bersih. So cara nak kira untung bersih disebabkan rekod kita tak lengkap. Ini sahaja yang kita dapat produce. Kita tak dapat sediakan APUR, tak dapat sediakan PKK. Menggunakan kaedah perbandingan, ini adalah anggaran untung bersih kita akan dapat 30,980. Okey, selesai rekod tak lengkap tu. Bunyi apa tu? Okey, ada soalan rekod tak lengkap? Nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Tak ada jelas Ada cikgu. Jelas. Boleh Okey, kalau boleh, tak apa, nanti cikgu akan bagi kamu soalan, kamu cuba buat another question about rekod tak lengkap ni. Okey, setakat ni faham? Okey, kita pergi pula soalan yang kedua. Soalan kedua semalam kamu minta perkongsian kan? Sekejap cikgu cari sekejap. Perkongsian. Okey. Nampak tak? Nampak ke? Soalan perkongsian. Ni. Nampak cikgu. Okey. Okey, ni soalan perkongsian. Kamu carilah kertas lain, kita nak buat perkongsian pula. Mikael dan Maisara ialah pekongsi dalam sebuah perniagaan pakaian bandel M&M. Ikatan perkongsian mereka telah menetapkan syarat berikut. Ada faedah atas modal 10%, faedah atas ambilan 10%, faedah atas pinjaman 8%, gaji setiap pekongsi 2,500 setahun, pembahagian untung rugi adalah sama rata. Kemudian dia bagi kamu maklumat daripada buku-buku kewangan, perkongsian, dan juga dia bagi kamu maklumat tambahan. Anda dikehendaki menyediakan penyata untung rugi, penyata pengasingan untung rugi, dan juga akaun semasa perkongsi. Okey, kita buat sama-sama. Kita buat yang A dulu, penyata untung rugi. Apa maksud penyata untung rugi? Penyata untung rugi ni dia suruh kamu kira untung bersih. Selalu kita buat pelarasan untung bersih. Ni soalan ni dia suruh kamu buat penyata untung rugi, maksudnya mesti dia bagi kamu untung kasar. Ni kat sini ni dia bagi kamu untung kasar. Dia bagi untung kasar, kamu kena tambah dengan hasil dan kena tolak dengan belanja. Baru kamu dapat untung bersih. So ada soalan dia suruh buat pelarasan untung bersih, ada soalan dia suruh buat penyata untung rugi. So kamu ready lah mana-mana soalan yang dia keluar. Okey, kita buat sama-sama yang A ni. Buat dalam kertas kamu. Cikgu buat kat page sini lah. Kamu contenglah dalam kertas kamu. Mula-mula tulis nama perkongsian. Perkongsian M dan M. Soalan nak penyata untung rugi bagi tahun berakhir 31 Mac 2020. Okey, mula dengan apa? Mula dengan untung kasar. Macam buat APUR lah. APUR lah ni, penyata untung rugi ni adalah APUR. So kita buat untung kasar, kamu mesti tambah hasil dan kamu kena nanti. Cikgu tak nampak. Allah, tak nampak. Sorry, sekejap. Ni nampak tak? Nampak dah cikgu. Okey. Ni nama perkongsian M dan M. Ni adalah penyata untung rugi bagi tahun berakhir. Tajuk penyata lah, 31 Mac 2020. So, mula dengan untung kasar, tambah dengan hasil dan kena tolak belanja. Tolak belanja. Dan kamu akan dapat untung bersih. Inilah benda yang kita nak buat. Tolak untung bersih. Okey, ni benda yang kita nak buat. Kita tunjuk full konsep M dan M, penyata untung rugi, mula dengan untung kasar, tambah hasil, tolak belanja, dapat untung bersih.
Okey, kita kena cari untung kasar. Untung kasar soalan dah bagi tadi. Tengok balik soalan untung kasar. Sekejap, soalan. Okey, soalan. Tengok soalan dia dah bagi untung kasar. Ni untung kasar ni. Untung kasar 12,150. So tulis dekat untung kasar kamu 12,150 kat sini. Ha, 12,150 untuk kasar tambah dengan hasil. Hasil dan belanja ni kita kena tengok soalan. Okey, kita tengok soalan. Sini okey. Tengok soalan yang dia beri. Cari yang berkaitan sahaja. Akaun semasa tak berkaitan, semasa tak berkaitan, ambilan tak ada kaitan, tunai aset, bank aset, akaun belum terima aset, gaji pekerja. Gaji pekerja ni adalah contoh belanja lah. Sekejap Cikkan sikit. Okey, kita ada gaji pekerja. Gaji pekerja ni adalah belanja. So kamu note lah. Kita dah ada satu belanja kat sini. Gaji Mikail, gaji Maisarah dia adalah gaji perkongsi. So tak masuk dalam apur. Kadar bayaran pun adalah belanja. Kemudian alatan pejabat, aset, kenderaan pun aset. Dua-dua aset ni kalau ada susut nilai masuk kat belanja juga. Kalau adalah susut nilai. Susut nilai Kemudian faedah atas pinjaman. Faedah atas pinjaman pun masuk dalam apur. Dia adalah sebahagian daripada belanja. Faedah atas pinjaman ni. Masuk dekat apur juga bahagian belanja. Inventory tak ada apa. Pelbagai belanja pun belanja juga. Semua belanja je ni. Hasil tak ada. Kemudian ada modal. Modal tak ada kaitan lah. Dia adalah equity pemilik. Untuk kasar tadi kita dah ambil. Akaun belum bayar, liability tak ada kaitan. Komisen diterima, ni aset. Ini hasil yang pertama, komisen diterima hasil. Peruntukan hutang ragu ni dia boleh jadi dua-dua. Kalau dia penambahan dia jadi belanja, kalau dia berlaku pengurangan dia adalah hasil. So kita kena kira kejap lagi peruntukan hutang ragu ni. Last sekali pinjaman Maisarah. Pinjaman ni adalah liability bukan semasa. So kita ada beberapa aset dan kita ada beberapa kita ada beberapa belanja dan kita ada beberapa hasil yang kita kena masukkan. Okey. Tu kamu note sendirilah dekat soalan kamu. Cikgu kena padam dulu sebab cikgu nak bergerak ke bawah. Okey, dan jangan lupa kita ada maklumat tambahan. Maklumat tambahan ni kita tengok sekali maklumat tambahan. Dia kata ada komisen belum terima. Dekat sini dah ada komisen diterima. Komisen diterima dah ada. Kemudian dia kata ada belum terima. Siapa kita kena buat dengan komisen belum terima ni? Kita buat apa? Tambah. Kita kena tambah. Nanti kita buat dekat hasil nanti kena tambah ni pengiraan ni. Okey, next. Peruntukan hutang ragu dianggarkan sebanyak 5% atas akaun belum terima. So yang ni kamu kena kira. Nak tahu dia hasil ke belanja kena kira. So ambil 5%, tekan kalkulator kamu. Cikgu tak tulis lah lambat. Ambil 5%, darab dengan akaun belum terima. Akaun belum terima berapa? Tengok balik dalam soalan. Akaun belum terima. Akaun belum terima dia bagi ni 5,700. Hutang lapor tak ada kan? Tak ada hutang lapor dalam maklumat tambahan. So darab je dengan 5,700. 5% darab dengan 5,700. Berapa dapat? 285. Berapa dapat? 5? 285. 285. Maksudnya PHR kita yang baru adalah 285. Yang baru adalah 285. So kamu kena compare dengan yang lama. Yang lama berapa? Yang lama 330. Daripada 330 kepada 285 berlaku pengurangan ke penambahan? Pengurangan. Berlaku pengurangan. Maksudnya PHR kita ni adalah hasil. So ingat selain daripada komisen kita ada pengurangan peruntukan hutang ragu masuk dekat kolom hasil nanti. Okey, nombor 2. Nombor 3 kita ada Okey, nombor 3 kita ada susun nilai. Yang ni kamu boleh kira sendirilah.
susun nilai kenderaan, dia kata 10%, so ambillah 10% darat dengan kos kenderaan. Berapa kos kenderaan? Tengok balik soalan. Kenderaan tadi dia bagi ni, ni kenderaan. Kos 10,000. So daratlah 10% darat 10,000, kamu akan dapat 1,000. 1,000 susun nilai kenderaan ni masuk dekat belanja. Okey, yang keempat, bonus sebanyak 900 akan dikredit ke dalam akaun semasa. Bonus ni tak ada kaitan dengan akun lah. Dia akan masuk dalam akaun semasa nanti. So nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni mesti masukkan dalam hasil dan belanja. Okey, kita buat tadi hasil belanja. Okey, kita pergi pada jawapan kita tadi. Apa hasil yang kita ada tadi? Ada 2 hasil. Apa hasil yang kita ada? Mula-mula Komisen diterima. Komisen. Komisen diterima. Ada pelarasan tadi. Berapa yang dia dah terima, berapa yang belum terima. Tengok balik soalan. Soalan komisen diterima 670 dan dalam maklumat tambahan dia kata dia belum terima 125. Tadi kamu dah beritahu dah kita kena tambah. So buat pengiraan sikit, 670 campur 125. So berapa komisen yang sepatutnya kita terima? 795. Yang kedua tadi hasil kita baru je kira, kita ada pengurangan peruntukan hutang ragu. So tadi kamu dah kira dah 5% darab dengan 5,700 tadi. Kemudian kamu tolak dengan PHR yang lama 330. So berapa berlaku pengurangan kat situ? Pengurangan berapa ratus? 45. So hasil ada 2 je. Tadi kita dah tengok dalam soalan ada 2 je. So ni je 2 hasil. So kamu tambah 795 tambah 45, pindahkan ke kanan. Berapa dapat? 800. 840. 840. Okey, terima kasih. So tambahkan dulu 12,150 campur dengan 840, pindahkan ke bawah ni. Berapa jumlah dapat? 12990. 12990. Okey, kemudian pergi pula kepada belanja. Tolak dengan belanja. Okey, belanja, apa belanja yang kita ada tadi yang kamu tanda dekat soalan? Cuba sebutkan. Apa belanja yang ada? Nak tengok balik soalan? Dah lupa dah. Gaji pekerja. Yang pertama tadi kita ada gaji pekerja 3550. Tak ada apa-apa pelarasan. So tulis kat belanja kamu gaji pekerja. Boleh dulu kat tengah ni 3550. Kemudian ada apa lagi? Kadar bayaran. Ada kadar bayaran 840. Okey. Kadar bayaran 840. Lagi kita ada apa lagi? Susut nilai kenderaan. Susut nilai kenderaan. Yang ni kena buat pengiraan. Nilai kenderaan 10% tadi. Darat dengan kos 10,000 kan. So berapa susut nilai kita? 1,000. 1,000. Ada lagi? Belanja yang lain? Faedah atas pinjaman. Faedah atas pinjaman. Okey, yang ni kamu kena tengok betul-betul faedah atas pinjaman ni. Okey, faedah atas pinjaman dekat sini dia kata pinjaman oleh pekongsi akan dibayar faedah sebanyak 8% setahun. Ini yang sepatutnya. Okey, yang ada dalam ni adalah dekat sini ni faedah atas pinjaman maisarah 240 yang dah dibayar. Tak semestinya dia bayar penuh. Mungkin dia bayar tak cukup, mungkin dia bayar lebih. Yang ada dalam ni adalah yang dah dibayar. Dekat sini adalah kadar yang sebenar. So dekat penyata untung rugi, kita kena kira yang actual, yang sepatutnya dibayar. Yang sepatutnya dibayar berapa? 8% ni. Tengok pinjaman maisarah bagi 6,000 pada 1 April 2019.
Dia bagi tarikh ni mungkin dia ada nak uji tempoh. So dia bagi pinjaman 1 April 2019, tahun kewangan kita berakhir 31 Mac. Berapa bulan tu? April 19 sampai Mac 20. Berapa bulan? April 19 sampai Mac 20. Berapa bulan? Cukup 12 bulan. 12 bulan. 12 bulan. So kamu kena kira, jangan ambil yang ni 240 ni, jangan ambil yang ni faedah atas pinjaman maisarah ni 240 ni, jangan ambil yang ni Ini yang dah dibayar. Yang ni yang dah dibayar, jangan ambil yang ni. Kita kena kira yang actual, kira yang sebenar. So kat sini kita kira faedah atas pinjaman. Okey, kamu kira sendiri. Dia kata dia bagi faedah atas pinjaman, kadar dia berapa kadar dia? 8%. Jarak dengan pinjaman maisarah bagi 6,000. Tempoh dia sebenarnya 12/12. So tak payah tulis pun tak apa. So berapa faedah atas pinjaman yang sebenar? 480. 480. Ini yang sebenar. Yang dalam ni adalah yang dah dibayar. Maksudnya dia dah bayar 240. Ada faedah atas pinjaman yang belum dibayar. Ada faedah atas pinjaman yang belum dibayar. Nanti kita kena masuk dekat akaun semasa. Ingat Okey, ada apa lagi? Belanja yang lain. Ada lagi tak? Ada lagi belanja yang lain? Pelbagai belanja. Pelbagai belanja. Jangan lupa berapa ribu pelbagai belanja? Tengok soalan. Pelbagai belanja 4710. So masukkan 4710. Okey. Cikgu rasa itu sahaja belanja yang ada dalam soalan. So jumlahkan semua ni, pindahkan ke kanan. Berapa jumlah semua tu? Tekan kalkulator, tambahkan. Berapa dapat? Berapa dapat jumlah belanja? 10580. 10580. Ini adalah jumlah belanja. So put in bracket sebab kita nak tolak. So 12,990 tolak dengan 10,580. Dapat berapa? 2410. So positif lah kan? Positif 2410 maksudnya untung bersih. So kamu dah dapat dah untung bersih. Kamu buat penyatuan untung rugi tu untuk kira untung bersih lah sebenarnya. So dah dapat untung bersih 2410. Selesai yang A. Ada soalan A yang untung rugi? Tak ada. Tak ada Okey, kalau tak ada, kita teruskan soalan B. B dia suruh buat penyata pengasingan untung rugi. So kita sambung buat dalam kertas. Kamu buatlah kat kertas kamu. Cikgu nampak kat sini. Okay, kita buat soalan B Okey, soalan B. Perkongsian, tulis nama perkongsian dia kat atas sekali. Perkongsian M dan M. Dia nak penyata pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Mac 2020. Okey, penyata pengasingan untung rugi. Ingat lagi tak format? Mula dengan apa? Mula dengan apa penyata pengasingan? Penyata pengasingan mula dengan apa? Untung bersih. Mula dengan untung bersih. Kemudian tambah apa? Ada satu benda je tambah. Tambah Faedah atas ambilan. faedah atas ambilan. Kalau ada dua orang lah. Apa nama dia?
Mikail dengan Maisarah. Okey. Kemudian tolak. Ada tolak apa? Faedah atas modal. Tolak faedah atas modal. So sama juga kalau ada dua orang lah, Mikail dan Maisarah. Kemudian kita ada tolak lagi. Tolak apa lagi? Tolak Gaji bonus. gaji, bonus, allowance kalau ada. So gaji dua-dua ada, Mikail, Maisarah. Dan juga soalan ni dia ada bonus. Jangan lupa bonus. Jarang soalan ada bonus. So kalau ada, kena tolak jugalah bonus. Okay, ni yang kita nak buat yang termasuk metodologi. So untuk bersih, ambil yang tadi, yang kamu dah buat tadi. Okay, untuk bersih, ambil yang tadi, kat atas tadi ni, kamu dah dapat 2410. So mulakan dengan untuk bersih yang kamu dah dapat, 2410. Tambah faedah atas ambilan. Faedah atas ambilan, tengok soalan. Soalan kata apa faedah atas ambilan ni? Okay, tengok soalan. Dia kata ambilan oleh perkongsi akan dikenakan faedah 10%. Okay, faedah atas ambilan 10%. Mana ambilan? Ni kat sini ambilan dia. Ni ambilan. Mikail 950, Maisarah 1850. Mesti darab dengan 10% faedah atas ambilan. Okay, buat dekat kertas kamu. Faedah atas ambilan. Sini 10%. Mikail 950 ambilan dia. Maisarah pun sama 10% juga. Ambilan dia buat 1850. So berapa dapat? Mikail dapat berapa? 95. 95. Maisarah 185. 185. Okey. So ada satu dia tambah. So tambahkan dua-dua ni, pindahkan ke kanan. Berapa jumlah tu? 280. Okey. Tambahkan 2410 campur 280. Dapat berapa? 2690. Okey. Kemudian buat yang tolak pula. Tolak faedah atas modal. Okey, tengok soalan. Faedah atas modal. Soalan cakap apa? Faedah atas modal dia kata 10% juga. Okey, modal mana modal ni? Mikail 9,000, Maisarah 11,000. Okey, buat faedah atas modal pula. Mikail 10% darab dengan 9,000. Maisarah 10% darab dengan 11,000. So Mikail dapat berapa? 900. Maisarah 1,100. Sorry yang ni sebab dia banyak ada tolak banyak, so kita buat dekat kolom ketiga ni. So jumlah ni pindahkan ke tengah 2,000. Okey, kemudian tolak gaji perkongsi. Okey, ingat gaji perkongsi ni adalah gaji sebenar. Gaji actual. Berapa yang dah dibayar ke belum bayar ke, gaji sebenar. Ingat ni gaji sebenar. So gaji sebenar dia kita kena tengok dalam soalan. Soalan kata setiap perkongsi akan dibayar gaji sebanyak 2,500 setahun. Maksudnya Mikail 2,500, Maisarah pun 2,500. Yang ada dalam ni adalah yang dah dibayar. Yang ada dalam maklumat kewangan dia tu adalah yang dah dibayar. Ni yang dah dibayar. Mikail dah bayar 1,000, Maisarah dah bayar 2,400. Itu yang dah dibayar. Tapi kita nak gaji sebenar. So gaji sebenar dia adalah 2,500 setahun. So kita ambil yang sebenar. Ambil je yang sebenar. Gaji perkongsi Mikail 2,500, Maisarah 2,500. So jumlah pindah ke tepi 5,000. Kemudian tolak dengan bonus. Bonus ada seorang je dapat tadi. Tak silap cikgu. Siapa yang dapat bonus ni? Bawah sekali ni. Bonus sebanyak 900. Yang dapat adalah Mikail. So Mikail je yang dapat. So kat sini bonus Mikail 900. Itu sahaja yang tolak. So jumlahkan jumlah yang tolak ni. Berapa dapat jumlah tolak?
7,900. So tolak kita kena bracket lah. So tolak berapa ni kita dapat ni? 2690 tolak dengan 7,900. Berapa kamu dapat? 2690 tolak 7,900. Dapat berapa? Negatif kan? Negatif 5210. Negatif 5210. So kita dapat 5210 kita dapat. Okay, 5210. Maksudnya kita dapat negatif lah. So negatif ni kita kena bahagikan akaun semasa Mikael, akaun semasa Rugi tu dia tak ada nama yang ni. Untuk rugi tu. Dia tak ada nama, kosongkan. Ni tak ada nama, kosongkan. Boleh Okay, akaun semasa Maisarah. Okay, kita kena agihkan. Nama dia penyata pengasingan. So kita kena asingkan. Negatif 5210 ni kena agihkan kepada dua orang berkongsi. Okay, pembahagian dia tengok dalam soalan. Soalan kata pembahagian untung atau rugi adalah sama rata. So dia bahagi sama rata. So kita divide je by 2. Okay, Mikael dapat separuh, 1/2. Maisarah pun dapat 1/2 juga. Darat dengan negatif 5210. Ni pun sama, darat dengan negatif 5210. So seorang dapat berapa? Negatif dapat berapa seorang? 2605. 2605. Yang ni pun akan dapat samalah. Negatif 2605 juga. So kita akan dapat balik betul So kita akan dapat balik 5210. So minuskan. So sini kita akan dapat balik balance kosong lah. So yang ni akan masuk ke akaun semasa. Maksudnya dia rugi. Rugi ni maksudnya kamu kena debit lah. Akaun semasa kamu dua-dua ni adalah debit. Kalau untung kita kredit. Sebab akaun semasa tu adalah equity. Menambahkan equity kredit. Menggunakan equity kita kena debit sebab dia negatif. Okey, boleh? Ada soalan B? Ada. Ada Masa tu Cikgu, akaun semasa tu kena letak bracket ke? akaun semasa bukan positif cikgu. macam mana? Akaun semasa tu bukan positif Bukan positif ni. Yang ni positif. Sebab kita dah kira kan. Sorry. So ni positif. Kalau kamu tulis negatif pun tak apa. Untuk supaya kamu tak salah. Ni kamu buat negatif sini pun tak apa. Negatif sini pun dapat negatif. Kamu fahamlah. Yang ni diagihkan cukup. Diagihkan cukup. 5210 yang dapat kita agihkan cukup 5210 juga. So balance dia adalah kosong. Dah diagihkan sepenuhnya. Kerugian ni dah diagihkan sepenuhnya. Buat negatif pun tak apa. Supaya kamu alert. Dia adalah debit. Okay, boleh? Okay, last kali kita buat akaun semasa. Semasa saya buka yang barulah. Okay, buat dalam kertas kamu. Akaun semasa. Semasa ni banyak sikit kertas dia. Okay, cikgu buat kat kertas cikgu ni. Nampak tak? Okay, ni akaun semasa kita. Ingat akaun semasa buat bentuk berruangan macam kita dah buat selalu. Akaun semasa. Cikgu besarkan sikit tulisan. Okay, ni akaun semasa ni bahagian debit. Dua orang lah. Sini Mikael, sini Maisarah. Belah kredit pun sama. Belah kredit pun sama. Ambil nama dua orang ni. Mikael dengan Maisarah juga. Okay. Okay. Akaun semasa ingat dia mesti ada baki BB mula-mula. Sama ada belah debit atau belah kredit, baki BB. Belah debit ada apa lagi? Ingat tak format akaun semasa? Ada apa belah debit?
ambilan dengan faedah atas ambilan. Okey, ambilan dengan faedah atas ambilan. Dan juga pengasingan untuk rugi. Tak nampak cikgu. Cikgu tak nampak. Ni, nampak? Nampak Nampak cikgu. Nampak Okey, kos masa. So, patutnya dia bagi BB lah belah kredit. Tapi ada juga soalan yang dia bagi BB belah debit. So, kita prepare dua-dua. Belah debit kita ada ambilan, ada faedah atas ambilan. Dan juga ada pengasingan untung rugi. Kalau kita dapat rugi tadi, yang negatif tadi tu. Pengasingan untung rugi ni boleh jadi dua-dua lah. Kalau rugi belah debit, kalau untung belah kredit. Okey, belah kredit ada apa lagi? Kita ingat format dulu sebelum kita buat. Ada apa belah kredit? Faedah atas modal. Okey, faedah atas modal. Lagi? Gaji belum bayar. Gaji belum bayar. Lagi? Faedah atas pinjaman belum bayar. Faedah atas pinjaman belum bayar. Lagi? Kalau ada bonus atau allowance belum bayar pun masuk juga. Bonus ke allowance ke belum bayar, masukkan sekali. Soalan ni ada bonus. So, kalau dia belum bayar, masukkan sekali. Okey, tengok soalan. Kita nak masukkan figure-figure tu. Refer balik soalan. Tengok baki BB. Akaun semasa Maisarah belah debit 80. Akaun semasa Mikail belah kredit 375. So, hati-hati Ada belah debit, ada belah kredit. So, isikan dulu. Baki BB Maisarah belah debit 80. Mikail belah kredit 375. Hati-hati ada baki debit, ada baki kredit. So ikut soalan. Ikut soalan bagi. Okey, selesai. Kemudian ambilan. Ambilan kalau kamu tak nak tengok soalan, ambil balik dalam pengasingan untuk rugi tadi. Pengasingan untuk rugi, ambilan ada Mikail 950, Maisarah ada 1850. Masukkan balik. Ambilan Mikail 950, Maisarah 1850. Betul? 1850. Faedah atas ambilan pun sama. Kamu boleh ambil balik dalam pengasingan untuk rugi tadi. Kamu dah kira. Mikail 95. Kamu dah kira tadi kan? Mikail 95, Maisarah 185. So masukkan dalam akaun semasa kamu. Faedah tambilan yang ni 95, Maisarah 185. Kemudian pengasingan untung rugi. Tadi kita dapat rugi kan? So ambil balik dalam pengasingan untung rugi tadi, kita dapat rugi, kita dah kira dah. Seorang dapat 2605. Ni rugilah negatif. So kita masuk bahagian debit akaun semasa. 2605 seorang dapat. 2605. Kalau rugilah. Kalau untung, dia belah kredit kat sini. Kalau untung. So, kamu tengok soalan. Soalan ni kita dapat rugi. So, belah debit. Kalau untung, belah kredit. Okey, kemudian faedah atas modal. Faedah atas modal pun kamu boleh ambil daripada pengasingan untung rugi tadi kamu dah kira. Faedah atas modal dah kira dah tadi. Mana? Ni. Mikail 900, Maisarah 1100. Masukkan balik. Mikail 900, Maisarah 1100. Gaji belum bayar. Gaji belum bayar kamu kena kira. Dalam pengasingan tadi, kita ambil gaji yang sebenar. Sebenar dia 2,500 seorang. Tapi kita tengok dalam soalan, berapa yang dia dah bayar. Gaji. Mikail dia dah bayar 1,000, Maisarah dia dah bayar 2,400. So kita nak ambil yang belum dibayar sahaja. So berapa yang belum dibayar, kita kena kira lah. Gaji yang belum bayar Mikail, tadi dia dah bayar 1,000, yang sepatutnya dibayar 2,500, so belum dibayar 1,500. Maisarah patut dapat 2,500. Dia dah bayar 2,400, so yang belum dibayar 100. Okey, faedah atas pinjaman belum bayar. Tadi kita dah kira. Faedah atas pinjaman belum bayar. Kita dah kira tadi. Ni, faedah
Tengok balik dalam penyataan rugi tadi. Sepatutnya dibayar 480. 480 faedah yang sepatutnya dibayar. Tapi yang dah dibayar, mana yang dah dibayar? Faedah tak pinjaman. Dia dah bayar 240 pada Maisarah. So berapa lagi faedah yang belum dibayar? Berapa faedah yang belum dibayar? 480 tolak 240. So yang belum dibayar 240. Okey, bonus allowance belum bayar. Bonus ni dia dah bayar ke belum? Macam mana nak tahu dia dah bayar ke belum? Tengok dalam soalan ni. Dekat sini dah ada tak bonus? Tak ada lagi kan? So tak ada lagi maknanya dia belum dibayar. Dia ada dalam maklumat tambahan 900 ni Mikael. So dekat sini ke atas ni dia belum ada lagi bonus. Maksudnya 900 ni belum dibayar. So kalau belum dibayar pun kita kena masuk dalam akaun semasa juga. Sini bonus allowance belum bayar. Dia sama macam gaji belum bayar. So bonus allowance belum bayar pun kita kena masuk. So Mikael akan dapat bonus belum bayar 900. Itu sahaja. Untung pengasingan tu rugi ni tak ada sebab kita dapat rugi tadi. So untung ni tak ada lah. So ni boleh padam lah, tak ada. Okey, itu sahaja. Okey, jumlahkan ni berapa dapat. Kemudian cari baki HB, cari baki BB. Berapa yang tak cukup tu. Okey, kira dulu untuk Mikael berapa dapat. Mikael berapa dapat jumlah? Siapa dah dapat boleh bantu. Berapa dapat jumlah Mikael? Belah debit ke belah kredit yang besar? Berapa dapat? Dia dah dapat Mikael. Baki HP Mikael 25. Baki HB Mikael belah debit ke belah kredit? Debit Debit 25. 25. Jumlah bawah berapa? 3675. 3675. So sini pun mesti 3675 Mikael. So BB belah debit, belah kredit lah Mikael. Okey, Maisarah. Maisarah dapat berapa? Total dia Total 4720. dia 4720. Belah debit pun mesti 4720. HB 3280. 3280. Debit ke kredit? Kredit Kredit 3280. Maisarah belah kredit. So kat sinilah belah debit lah baki BB dia 3280. Okey, itu sahaja akaun semasa kamu. Ni jumlah lah cikgu kumpulkan. Ni baki BB kat bawah. Okey, ada soalan. Dia suruh buat sampai akaun semasa je. Penyata kedudukan kewangan dia tak suruh buat. Okey, itu saja untuk perkongsian. Ada sebarang soalan nak tanya? Cikgu, kalau dipindahkan ke PKK kena letak pegawai kas masa kredit ke debit? Kalau pindah ke PKK, Macam mana nak letak dia? akaun semasa ni. Ya. Akaun semasa ni dekat bahagian equity pemilik. Kita tunjuk contoh sini equity pemilik. Ada dua je. Satu akaun modal. Siapa nama tadi? Mikael. Bawah ni adalah Maisarah. Betul. Kemudian bawah lagi kita ada akaun semasa. Sama juga Mikael. Bawah ni adalah Maisarah. So yang Mikael ni tengok baki BB dia. Mikael baki BB belah debit, belah kredit. Mikael baki BB dia belah kredit. So dia adalah positif 25. Manakala Maisarah baki BB dia belah debit. Debit ni adalah baki negatif. So untuk Maisarah kamu kena buat negatif 3280. Itu sahaja. Ikut modal ni ikut modal dia tadilah. Modal yang dia bagi tadi. Berapa modal dia?
Okey, boleh. Modal dia 9,000. Maisara, modal dia 11,000. Ini je lah jumlah. Bawah ni angka imbangan lah. Berapa angka imbangan dia? Baik, cikgu. Okey, boleh Okey, ada soalan lain nak tanya? Dah terlebih masa dah sikit ni. Nanti kamu ada kelas lain pula. Tak ada Tak ada. Okey. Nanti kalau ni cikgu upload balik skema ni, ikutlah kamu nak semak balik jawapan-jawapan kamu. Cikgu upload balik dalam grup Telegram nanti cikgu upload. Dan juga cikgu akan bagi kamu mungkin soalan latihan lah untuk kamu cuba buat balik tajuk rekod tak lengkap dan perkongsian ni. Boleh? Boleh. Cikgu. Boleh, cikgu. Macam mana nak tengok? Tengok balik ni. Baru nampak balik. Okey, tu saja untuk hari ni. Cikgu minta maaf kalau ada salah dan silap. Kat mana-mana, cikgu minta maaf banyak. Yang kurang tu kelemahan cikgu lah. Kita cuba perbaikilah dari semasa ke semasa. So, kita dah cover 2 topik hari ni. Rekod tak lengkap dan juga rekod tak lengkap dan juga perkongsian. Cikgu akan bagi latihan, kamu cuba buat. Cikgu bagi skema lah kot. Dan hari-hari yang hari Isnin depan patutnya ada kelas cikgu, tapi di Pavali cuti lah. So mungkin cikgu akan bagi soalan latihan lah untuk kamu buat hujung minggu ni. Okey, boleh? Itu saja untuk hari ni. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. 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 Okey, boleh lah. Nanti boleh masuk next class. Okey, terima kasih. Cikgu. Kenapa? Adam tak dapat join. Dia pergi hospital. Ada tak dapat join sebab apa? Dia pergi hospital. Dia pergi hospital. Oh, pergi hospital. Okey, terima kasih. Tolong.